Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi, Mutiara Perjalanan Mukmin. Pada kali ini kita masuk bab yang ketujuh, keputeraan Rasulullah dan penyusuan. Keputeraan Rasulullah. Tarikh. Perselisihan pendapat berlaku tentang tarikh kelahiran Nabi SAW. Walau bagaimanapun, semua pihak telah sepakat mengatakan ia berlaku pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Mereka hanya berselisih tentang tarikh di antara 8 hingga 12 hari bulan dalam bulan Rabiul Awal tersebut. Riwayat paling kuat, Rasulullah SAW dilahirkan pada pagi hari Isnin 9 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masihi. Antara ulama yang menyokong pendapat di atas Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Ibn Hajar, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab sirahnya Ar-Rahiqul Makhtun, Syekh Muhammad Al-Qudri dalam kitab sirahnya Nurul Yaqin. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim di mana ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika usia Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Datuknya Abdul Muttalib membawa Rasulullah ke dalam Kaabah dan menamakan Muhammad, iaitu terpuji, nama asing bagi orang Arab ketika itu. Orang pertama menyusunya selepas bonanya ialah Suwaibah, hamba kepada Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah. Tradisi masyarakat Arab menghantar bayi mereka diasuh di pedalaman. Pertama, kerana cuaca dan iklim yang bersih. Yang kedua, akhlak penduduk desa belum tercemar. Yang ketiga, bahasa Arab yang tulen dan tidak tercemar. Dan yang keempat, fizikal, lasak dan kuat bagi kanak-kanak. Oleh kerana itulah Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Keberkatan Halimatus Sa'diyah dan keluarganya ketika mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta dan kambing yang kering susunya tiba-tiba hasilkan susu yang banyak. Pohon buah-buahan mengeluarkan buah yang lebat, sedangkan pada masa itu musim kemarau. Peristiwa belahan dada berlaku ketika usia Rasulullah lingkungan 5 tahun. Jibril AS mendatangi Rasulullah ketika baginda sedang bermain dengan kanak-kanak di perkampungan Bani Sa'ad. Tiba-tiba Jibril AS menangkapnya dan membelah dada Rasulullah. Dikeluarkan hati dan dari hati itu dikeluarkan seketul darah hitam. Kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam yang diisi dalam bejana emas, kemudiannya diletakkan semula di tempat asalnya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam semasa baginda sedang bermain bersama anak-anak. Fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqah. Malaikat kemudian mengambil lalu merebahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu membelah hatinya, mengeluarkan hati dan mengeluarkan segumpal darah darinya. Faqala hadha hazu syaitani minka, thumma wasalah fi tastin min zahabin bima'i Zamzam, summa la'amahu summa a'adahu fi makanihi. Berkata Jibril, ini bahagian syaitan darimu, kemudian mencucikannya dalam bejana dari emas dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat menjahitnya dan kemudian mengembalikannya semula ke tempat asal. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila al-ummi, ya'ni zi'rahu, faqalu inna Muhammadan qad qutila.
Anak-anak lalu datang dan mengadu kepada ibu susuannya, iaitu Alimatus Sa'diyah. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi. Qala Anas, wa qad kuntu ar'i athara zalikal mikhyati fi sadrihi. Orang-orang pun menyambut baginda dengan wajah pucat lesi kerana ketakutan. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat bekas jahitan tersebut pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, selesai kita bab yang ketujuh. Moga-moga memberi sedikit semangat ilmu kepada kita di dalam menghayati sirah Nabawi, Mutiara Perjalanan Mukmin. Jangan lupa untuk kita like, share dan subscribe channel ini, Irsyad Channel. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.